hendak bercakap tentang negeri Sabak. Sabak, nikmat yang terhenti. Tuan-tuan dan puan-puan pernah mendengar nama Sabak, negeri Sabak? Bagi orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan? Anda bersama dengan Yang Kerdil Dr. Daniel bin Zainal Abidin dalam rancangan Shortath, singkatan bagi Short Tazkirah. Dan hari ini kita masih lagi di bulan November 2020 bersamaan dengan bulan Rabiul Akhir 1442 Hijrah. Dan kali ini Dr. Daniel hendak bercakap tentang negeri Sabak. Sabak, nikmat yang terhenti. Tuan-tuan dan puan-puan pernah mendengar nama Sabak, negeri Sabak? Bagi orang yang tadabbur Al-Quran, alhamdulillah, dia akan sedar ada satu surah dalam Al-Quran yang temanya Sabak, iaitu surah nombor 34 dalam Al-Quran. Dan ya, ada sebabnya Allah mengangkat cerita bumi Sabak ini untuk dipaparkan kepada kita. Dia bukan cerita kosong. Dia cerita yang datang dari Allah, mesti ada paparan yang perlu kita fikirkan, tadabbur tentangnya. Sabak ini merupakan sebuah kerajaan yang wujud lebih daripada 1000 tahun sebelum Masihi. Dia wujud lebih kurang 1000 tahun sebelum Masihi. Ada pengkaji mengatakan kerajaan Sabak ini wujud lebih kurang 1300 tahun SM sebelum Masihi. Dan dia wujud di wilayah Yaman yang kita kenali sekarang. Dan dia sebuah kerajaan yang amat masyhur, lagi fenomenal. Dan Al-Quran menceritakan tentangnya dalam surah Sabak. Dan saya nak fokus kepada ayat nombor 15 dan 16 surah Sabak, surah nombor 34. Allah berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani an yamin wa shimal, sampai ke hujung ayat. Maksudnya, sesungguhnya bagi kaum Sabak, tentang kaum Sabak, ada tanda tentang kekuasaan Tuhan, tentang tempat kediaman mereka. Iaitu ada 2 kebun, di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Dan di hujung ayat nombor 15, Allah berfirman, Kulu mir rizqi rabbikum, makanlah dari rezeki Tuhanmu, washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya, kepada Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur, yang thayyibah, negeri yang baik lagi makmur, dan Tuhan yang maha pengampun. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, satu ungkapan yang kita popularkan daripada Quran bila menceritakan tentang negara ataupun negeri yang makmur, yang aman, yang damai dalam kebaikan. Mencontohi Sabak. Maka ia sebuah negeri, pastinya ada kerajaan yang ada kebun yang amat subur. Dan ada ulama yang mengatakan bahawa kebun-kebun ini kiri dan kanannya dihimpit oleh 2 gunung. Dan dia berada di wilayah
tanah subur ini, taman subur ini berada di wilayah Ma'rib. Dan dia subur juga dibantu oleh empangan yang dipanggil sebagai empangan Arim di bumi Ma'rib ini. Kesuburannya begitu hebat sehingga dalam kitab-kitab tafsir disebutkan antaranya laporan kenyataan oleh Imam Qatadah dan juga Imam Abdul Rahman bin Zaid rahimahumullah ta'ala yang mengatakan jika seseorang memasuki kebun itu, oleh sebab dia begitu subur, hasilannya begitu luar biasa, jika seseorang memasuki kebun buah-buahan itu dan meletakkan bakul di atas kepala mereka, maka buah-buahan akan berguguran dalam bakul itu tanpa perlu mereka memetiknya dari pohon. Itu tanda begitu subur, begitu makmur Sabak ketika itu. Dan Hamka ketika mengulas ungkapan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ia sebuah negeri yang thayyibah, yang baik, makmur dan Tuhannya pengampun. Kata Hamka, ini bumi yang makmur dan semakin ia makmur, semakin masyarakatnya bertambah dekat dengan Allah, maka dosa mereka diampunkan. Dalam gerak-geri kehidupan mereka, Tuhan tidak dilupakan. Itu ciri baldatun thayyibah. Negeri, negara, kawasan yang thayyibah, yang makmur, dia kena berkait dengan Tuhan yang pengampun. Bagi Hamka, dia bermaksud nak jadi makmur, nak jadi damai, harmonis sesebuah negeri, negara itu mestilah kehidupan masyarakatnya atas ke bawah, mestilah kehidupan dalam bentuk yang mendapat keampunan daripada Allah, mendapat keredaan daripada Allah, penuh dengan amal ibadah, penuh dengan amal soleh. Jika buat kerja-kerja duniawi itu pun dilakukan penuh kejujuran, penuh amanah. SOP-nya itu SOP yang meletakkan syariat sebagai SOP yang perlu dipatuhi secara dasar, di samping aspek-aspek tambahan duniawi yang diperlukan berbentuk undang-undang yang mencantikkan SOP syariat yang telah kita sebutkan dari semasa ke semasa. Maka jadilah ia bumi makmur, Tuhan pengampun, mengampunkan masyarakatnya sebab mereka di samping makmur, di samping kaya raya, mereka mendekatkan diri kepada Allah. Itulah model negara, negeri yang dicari. Sabak. Tiba-tiba datang ayat 16. Tadi ayat 15. Tiba-tiba ayat 16 datang dan ayat 16 bermula dengan fa'aradu. Pendek saja kalam Allah. Pendek saja kalam ilahi. Fa'aradu. Apa maksudnya? Dan mereka kemudiannya berpaling. Tadinya minta ampun pada Allah, molek sungguhlah, makmur sungguh negeri. Kiri kanan ada kebun yang besar, luas, subur, empangan Arim, Masya Allah, membantu kesuburan, Masya Allah. Tiba-tiba fa'aradu. Ditafsirkan fa'aradu sebagai berpaling. Berpaling kepada kekufuran, berpaling daripada ibadah, berpaling menuju kemaksiatan, berpaling menuju penderhakaan kepada Allah. Itu semua tafsiran kepada fa'aradu kalam Allah. Dan ketika mereka berpaling, yalah dah subur, enjoy, senyum semua. Semua senyum. Senyum. Kata orang utara, kenyeh. Senang. Orang atas pun kenyang, orang bawah pun kenyang, Tapi Allah dilupakan, fa'aradu. Akhirnya apa berlaku? Dan akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berpaling, kami datangkan kepada mereka, datangkan apa? Sailal Arim. Allah datangkan kepada mereka Sailal Arim. Sailal Arim, ulama tafsir mengatakannya sebagai banjir besar. Para ulama bahas tentang
punca banjir besar ini. Mereka mengaitkannya dengan empangan arim. Empangan yang besar, akhirnya datang tikus-tikus mengikut setengah pandangan, melubangi empangan arim. Akhirnya empangan itu pecah. Berlaku banjir besar. Dan kemudian hancur taman-taman yang disebutkan awal tadi yang begitu subur. Hancur, musnah. Dan akhirnya selepas kehancuran berlaku, kebun-kebun itu akhirnya ditumbuhi pohon-pohon yang buahnya pahit. Buahnya pahit, tidak menjadi lagi seperti pohon yang asal. Sebab fa'aradu, tuan-tuan, ingat kalimat ini. Bila kita kenyang, sihat, damai, makmur, ingat, jangan a'radu. Jangan berlaku i'rad, jangan berlaku keadaan berpaling daripada kepatuhan kepada Allah. Rupa-rupanya ayat ini mendidik kita tentang sabar, bahawa satu negara yang makmur boleh berubah sekelip mata kepada kemiskinan, kepapaan, kesusahan, penderitaan, masalah dan sebagainya bila kita mula berpaling daripada Allah. Jadi berpaling daripada Allah ini mengundang siksaan dan azab. Negeri Sabak, nikmat yang terhenti disebabkan berpaling daripada Allah. Saya ulangi, jelas sekali, bila kita mendapat kemakmuran, kebahagiaan, jangan fikir dia akan berterusan. Dia boleh berhenti. Dan jika dia berhenti, periksalah diri kita bersama. Besar kemungkinan ada kesilapan yang kita lakukan terhadap Tuhan, terhadap agama. Check ourselves. Maybe we have transgressed the limits of Islam, the limits of our deen, the limits of the Syariah. Muhasabah diri kita tentang itu. Semoga insya-Allah dengan kisah sabar ini, merujuk pada surah nombor 34, semoga kita sama-sama memuhasabah diri kita di saat kita diuji ini. Semoga kita kembali kepada Allah, dan semoga bila kita kembali kepada Allah, ia bermaksud beribadah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mencari kelemahan diri kita, bukan senang-senang nak mencari kelemahan orang, jauhi daripada media sosial yang kita gunakan untuk mengutuk orang, menambahkan akaun dosa besar, buka file dosa besar, buka file dosa besar, buka file dosa besar. Stop all that. Tapi bukalah file akaun kebaikan, akaun amal soleh, akaun istighfar. Buka akaun itu sekarang. Semoga negara kita jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita kembali kepada Allah. Kita bertemu di lain ketika. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.